Saya mohon izin untuk memberikan latar belakang tentang soalan menyentuh pindaan mengenai warga negara. Ini adalah merupakan reaksi kerajaan terhadap satu kes mahkamah Surani Kempe yang mewakili kumpulan kaum ibu yang pasangan mereka luar negara. Anak itu lahir di luar negara. Mengikut perlembagaan sekarang, anak itu akan ikut warga negara bapa. Surani membawa kes ini di mahkamah atas asas bahawa perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan lelaki dan wanita itu sama. Jadi Mahkamah Tinggi memenangkan Surani Kempe. Bermaksud anak yang lahir di luar negara yang bapaknya bukan warga negara, sementara dia jadi warga negara luar, dia juga boleh jadi warga negara Malaysia. Namun ada rayuan terhadap keputusan itu. Di Mahkamah Rayuan, Surani Kempe kalah. Hakim bicara mengatakan bapa adalah bapa, ibu adalah ibu. Jadi kerajaan sedia faham bahawa satu undang-undang itu bukannya statik, ianya dinamik. Jadi memberi reaksi terhadap keadaan itu. Jemaah Menteri telah dikemukakan satu kertas cadangan supaya keputusan dasar dapat dibuat untuk maksud meminda perlembagaan. Dan jawatankuasa Kabinet yang saya pengerusikan telah ditubuhkan. Perkara mengenai pindaan warga negara dalam perlembagaan menghendaki sebelum proses selanjutnya dibuat, maka Majlis Raja-Raja hendaklah didapatkan perkenannya. Begitu juga dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Ianya dinyatakan dengan jelas. Jadi proses itu kita lakukan. Majlis Raja-Raja sementara terbuka dengan cadangan ini pada pembentangan pertama, beranggapan bahawa perlu ada kajian yang lebih lanjut. Maksudnya adalah perkara warga negara ini perkara yang besar. Satu anugerah tertinggi negara terhadap seseorang individu. Pada masa yang sama, ketika kita tidak maksud mempersulitkan, jangan sampai mempermudahkan berlebihan sehingga ia menjadi terlalu murah. Jadi nasihat Majlis Raja-Raja adalah harus ada elemen kawalan yang munasabah. Jawatankuasa kemudiannya membuat kajian yang panjang. Untuk satu pindaan dibuat, kita harus melihat undang-undang sedia ada. Negara kita ada 848 akta. Itu yang pertama, proses semakan. Yang kedua, kita juga melihat good practices, amalan baik daripada negara-negara lain, sama ada negara Commonwealth ataupun tidak. Dan kemudian kita kemukakan justifikasi yang kuat. Alhamdulillah proses itu telah kita selesaikan dan kemudiannya kita angkat kepada Majlis Raja-Raja pada hujung Oktober yang lepas dan statusnya sekarang Majlis Raja-Raja telah memberikan perkenan terhadap perkara-perkara prinsip asas tentang pindaan itu. Di mana sekarang? Kedudukannya adalah Jabatan Peguam Negara akan mengemukakan draft, sedang membangunkan draft pindaan itu. Boleh juga saya kongsikan apakah perkara-perkara utama yang menjadi isi kandungan pindaan itu. Pertama, hasrat kita adalah untuk meminda perkara 14(1)B, iaitu memasukkan perkataan ibu. Jadi warga negara anak boleh diperolehi jika sekiranya bapa atau ibu, asalnya bapa, kita masuk perkataan ibu, atau kedua-duanya sekali. Jadi ini akan menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Jalan menjadi warga negara ni ada 3. Pertama, kuat kuasa undang-undang. Mak warga negara Malaysia, bapa warga negara Malaysia, anak kuat kuasa undang-undang adalah warga negara Malaysia. Jalan yang kedua adalah pendaftaran. Mak dan ayah, ibu pasangan berkahwin, tak ada rezeki dapat zuriat. Dia ambil anak angkat. Boleh jadi di Jabatan Kebajikan Masyarakat, boleh jadi rumah penjagaan. Jadi anak angkat itu dia kemudian mendaftar untuk memohon jadi warga negara. Jalan yang ketiga adalah melalui naturalisasi. Barangkali rakyat negara kita bertemu jodoh dengan pasangannya dari luar negara. Jadi pasangannya memohon. Proses itu kita panggil naturalisasi. Ini adalah 3 jalan. Jadi asal pokoknya adalah memasukkan satu perkataan itu. Namun pesanan dan nasihat Majlis Raja-Raja kami cermati.
Jadi harus ada elemen kawalan. Apabila kita menerima seorang anak itu menjadi warga negara melalui pindaan ini, dia juga adalah warga negara ikut bapa dia. Dia juga warga negara ikut mak dia. Perlembagaan negara kita tak mengiktiraf dual citizenship, dua warga negara. So what do we do? Kita harus pindah pula fasal berkenaan, termasuklah memasukkan satu lagi pindaan dalam yang sedang dibuat oleh Jabatan Peguam Negara, iaitu pada umur berapa si anak itu patut diberi peluang untuk pilih satu. Ya, itu prosesnya. Jadi pindaan ini mencadangkan pada umur 18. Kenapa 18? Kita nak konsisten dengan apa? Dengan Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Umur Dewasa 1971. Betul. Perlembagaan satu. Perkara warga negara ni secara 14, 15, 16, 19, 30. Ini semua fasal-fasal dalam perlembagaan mengenai warga negara. Tapi dia turut disokong oleh 13 akta lain. Kaedah dan peraturan dan segala macam. Jadi panjang syarahnya. Tapi isunya adalah elemen kawalannya di mana? Salah satu contoh, ketika dia mendapat dua warga negara sejurus pindaan ini, dia juga diberi peluang pada umur 18 untuk membuat keputusan pilih salah satu. Itu antaranya. Satu lagi adalah sesuai dengan nasihat Majlis Raja-Raja juga. Apakah undang-undang ini bila kita lulus di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara, insya-Allah, pemakaiannya itu secara retrospektif ataupun secara kehadapan? Kalau secara retrospektif, keturunan yang keberapa? Jadi dia open the floodgate. Jadi tak ada lagi satu jaminan. Jadi pindaan ini akan ada cadangannya supaya pemakaiannya adalah satu generasi. Artinya, kes Rani Kempen tadi, anaknya itu kuat kuasa undang-undang adalah warga negara. Tapi cucunya nanti harus mendaftar. Tidak lagi secara kuat kuasa undang-undang. Jadi itu menjadikan dia tidak dinafikan, cucu dia, cicitnya tak dinafikan menjadi warga negara. Lagipun dia ada salah silah dia sebab mak dia sudah menjadi warga negara. Jadi niat kerajaan adalah mempermudahkan, bukan mempersulitkan, tetapi tak boleh kompromis dari sudut kualiti dan nilai satu maksud istilah warga negara. Itu roh di sebalik pindaan yang kita nak buat. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas cadangan pindaan dan untuk memurnikan lagi perlembagaan mengenai kewarganegaraan yang bakal dibentangkan di Parlimen. InsyaAllah yang mengandungi pindaan yang cukup bagus dan dinanti-nantikan. Ya. Yang Berhormat Menteri, Datuk Seri Yang di-Pertua, isu stateless child pula, ya, memandangkan hal isu stateless adalah satu impak yang serius. Adakah pihak kerajaan telah membuat kajian dan sesi libat urus yang secukupnya dan mengambil kira pandangan dan cadangan semua pihak? Dan apakah statistik warga stateless di Malaysia? Dan dari manakah mereka berasal? Adakah mereka ini orang Malaysia, contoh orang asli, orang asal, kanak-kanak yang dilahirkan oleh bapa Malaysia? Sikit aja soalan. Tetapi tidak sah taraf. Pada Menteri jawab panjang tadi. Tak, ni pasal stateless. Kesian dekat ahli-ahli yang lain. Stateless. Okey, last question. Apakah langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa pindaan-pindaan ini tidak akan meningkat bilangan warga stateless di Malaysia dan tidak akan memberi kesan buruk termasuk pelucutan kerakyatan kepada kategori anak-anak di Malaysia yang sudah terdedah kepada masalah kewarganegaraan termasuk anak-anak terdampar, anak-anak angkat dan luar nikah. Dan last mengenai warga negara dan PR status. Apakah prosesnya dan kenapakah ia mengambil masa terlampau lama? Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Menteri. Susah nak dapat menteri. Terima kasih menteri datang sendiri menjawab soalan di Dewan Yang Mulia. Datuk di-Pertua, terima kasih. Dia begini ya, stateless ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita adalah seorang yang tidak bernegara. Jadi kalau seorang anak, bila kita proses permohonan warga negara, dia ada dua kategori je. Anak sah taraf, anak tidak sah taraf. Itu satu contoh ya. Baik. Boleh juga saya berkongsi dengan ahli-ahli Dewan. Saya baru setahun lah masuk pejabat ni kan.
Dan dalam tempoh ini saya telah pun membuat keputusan permohonan warga negara berjumlah 11,500 permohonan telah saya buat keputusan. Yang betul, rekodnya begini. Mulai 2013 sehingga sekarang. Jangan tanya saya rekod sebelum 2013. Ya, tapi KDN mula mengumpulkan rekod dan angka yang legitimate bermula 2013 sehingga 2023. Angka itu sekitar 140-an ribu. Jadi saya inherit, saya mewarisi angka ini. Ya. Jadi tetapi saya juga harus berkata benar bahawa kaki tangan dan anggota pegawai di KDN ini mereka sangat committed, dedikasi. Dan daripada jumlah itu yang berbaki yang sedang kita uruskan adalah 49,000. 49,000. Jadi kalau saya boleh berikan keputusan dalam average 10 ke 11,000, dia akan ambil masa 5 tahun juga untuk menyelesaikan sambil permohonan setiap bulan puratanya 1,000 pula. Baik. Isu stateless. Saya memuji langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya nak rakamkan dalam Dewan ini. Kawasan pedalaman di mana masyarakat tinggal, kadang-kadang kelahiran itu tidak direkodkan. Ya. Parent tu tak pergi ke Jabatan Pendaftaran. Jadi mereka tinggal tak ada status dokumen, tak ada warga negara. Tapi Kerajaan Negeri Sarawak, dia mengambil inisiatif, dia tubuhkan jawatankuasa, dia minta Kementerian Dalam Negeri duduk sekali. Jadi kami ada jawatankuasa bersama. Jadi saya minta dengan Kerajaan Negeri Sarawak melalui menterinya, Datuk Haji Fatimah, kumpulkan semua data. Dan mereka kumpulkan. Dan angka yang mereka kumpulkan adalah 1,500. 1,500 semua saya telah selesaikan keputusan pada tahun ini juga. Jadi mengetahui angka itu satu bab, tetapi langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan jauh lebih bermakna kepada masa depan anak-anak yang tidak ada dokumen sama sekali. Tak cukup dengan itu, kami bawa Jabatan Pendaftaran Negara pergi ke kawasan rumah panjang. Baru 3 minggu lepas saya berada di Kapit, saya berada di Song, 3 rumah panjang. Kami pergi bersama dengan Jabatan Pendaftaran, set meja di kawasan rumah panjang, ada 40-50 pintu. Mereka datang untuk menyelesaikan semua masalah dokumentasi. Ini cara baru kita bantu selesai masalah rakyat sementara kita berbahas dalam Dewan. Ya. Tak boleh ada jurang antara yang kita cakap dan yang kita buat. Ya, jadi ini yang komitmen yang kami berikan sekarang. Betul. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan. YB Haji Hussein. Saya faham tadi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri. Saya macam faham tadi. Saya mohon pencerahan. Termasuk warga negara itu ialah satu generasi. Artinya generasi anak dan cucu. Ini yang saya persoalan ini lebih kepada yang di luar negara. Apa implikasi jumlah berapa ramai nanti yang kita expect ahli warga negara di luar negara yang tidak berada di dalam negara, dan juga syarat antara kewarganegaraan ialah bahasa. Jaminannya macam mana? Terima kasih. YB Menteri. Terima kasih. Sahabatlah sama saya Senator Hussein. Sejak zaman mahasiswa. Soalan yang bagus. Maksud pemakaian satu generasi adalah macam kes Surani Kempe. Anak dia tu, dia dapat warga negara secara kuat kuasa undang-undang lah. Istilah kita ni automatik lah. Ya. Baik. Tapi cucu Surani Kempe, satu generasi maknanya anak dia je lah. Cucu dia tak dianggap satu generasi lah. Itu generasi kedua. Apakah dia boleh mohon warga negara? Jawapannya boleh, tapi melalui pendaftaran. Bukan melalui kuasa undang-undang 14(1)B. Itu maksudnya. Sebab kita tak nak buka floodgate. Ya? Itu jadilah maka itu prinsip yang pertama. Prinsip kedua, kita tak mau pakai secara retrospektif. Toleh ke belakang. Kita tak nak. Baik. Itu juga elemen kawalan. Kenapa kita buat begitu? Majlis Raja-Raja dalam meneliti pembentangan yang dibuat oleh Peguam Negara dalam mesyuarat rasmi Majlis Raja-Raja, menasihatinya begitu. Jadi kebimbangannya begitu. Jadi kita address satu generasi, pemakaiannya adalah cara ke depan, bukan cara ke belakang. Jadi menjawab perkara sama ada berapa ramai lagi rakyat di luar. Baik. Kalau dia berada di luar, dia mohon,
Itu asas kita nak terima atau tidak. Ada kes kita terima permohonan, tuan tubuh tu tak pernah pijak kaki di Malaysia. Yang itu kita tak lulus lah. Dia dah jadi warga negara luar, tapi dia mohon juga. Tapi bila kita buat penelitian, tapisan fizikalnya, semua pintu masuk kita dan urusan rekod pasport tak pernah cop masuk sini. Dia tak pernah ada, yang itu tak boleh. Walaupun dia boleh memohon, tapi kita tak akan itu. Contoh, bahasa. Bahasa ni jiwa bangsa. Perkara dalam perlembagaan, bahasa Melayu, bahasa utama. Bahasa rasmi. Bahasa lain boleh dipelajari, boleh dipertuturkan. Jadi, untuk menjadi warga negara, anugerah tertinggi, kita kata bahawa bahasa. Tapi bukan bahasa dalam peringkat yang kita faham, mempunyai pemahaman tinggi, nilai sastra Melayu lama, tak ada. Dia simple conversation yang dia faham. Dan kita ada modul. Ya. Contoh. Ya. Apa khabar? Khabar baik. Ya, tinggal di mana? Di Pontian. Ya, begitu. Terima kasih sama-sama. Cukup. Dia ada modul dia, ada grade. Grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi grade lulus 3. Saya kata grade 2 kalau dia lulus pun tak apa dah. Saya pernah jadi pengurus ladang dulu sebelum jadi orang politik. Sebahagian pekerja saya ni kaum India yang duduk sudah lama tak faham bahasa Melayu. Tapi kita harus ada empati pada mereka. Kalau setakat dia faham, mudah, dia layak je bahasa. Apakah kita saja? Tak. Negara maju pun menguasai bahasa rasmi dia itu adalah prasyarat kelulusan. Bukan kita saja. Jadi, bila kita letakkan, bukan maksud mempersulitkan, tapi lebih kepada menghayati perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan yang menjadi kewajipan setiap rakyat Malaysia untuk faham, boleh bertutur, memahami bahasa Malaysia. Terima kasih. Memandangkan isu ini isu yang penting dan juga membawa kenangan pada saya. Sewaktu saya di KDN dulu, saya benarkan satu lagi soalan tambahan. Siapa nak tanya? Okey, orang Sarawak lah. Orang Sarawak nak tanya. Ya. Okey, ini berkaitan dengan Sarawak. Saya faham bahasa itu adalah satu syarat juga, tapi saya percaya bahasa ini adalah untuk mereka yang datang dari luar negara. Tapi bagaimana, adakah bahasa ini juga dikenakan ke atas native of Sarawak? Mereka memang asal di Sarawak, tapi tak pandai berbahasa bahasa Malaysia. Apakah kaedah yang mereka boleh guna? Kalau bahasa jadi syarat dia, saya rasa mereka yang tidak pernah sekolah ni tidak akan dapat warga negara kalau keadaan dia begitu. Terima kasih. Dia harus dibezakan ni betul antara persepsi andaian kita dengan realiti. Bagaimana kita jelaskan 1,500 permohonan semua kita luluskan. Tak ada satu pun yang ketinggalkan. Maknanya kalau kita letak syarat sekalipun, never underestimate the wisdom of the people. Kalaupun mereka di luar, mereka faham. Ya. Walaupun ada satu dua memahami macam yang Wabi Senator Abun sebut, mungkin tak boleh lah cakap itu kan dah. Tapi umumnya hal yang kita proses, perkara itu tak jadi kekangan. Tapi bayangkan kes yang macam kita sebut tadi kan, bapa luar negara, bahasa pertuturan bahasa Inggeris, mak bertemu jodoh di sana, anak lahir di sana, tak pernah cakap bahasa Melayu. Dan the moment dia kemukakan permohonan, dia kena adalah sikit inisiatif. Sementara kita kata grading dia tidak memberatkan, mudah, tapi itu tetap kita nak cadang. Ni baru cadangan ni, belum jadi lagi. Jadi terpulang ahli yang berhormat nak sokong atau tidak, perlu atau tidak syarat bahasa sebagai prasyarat. Kalau berhormat kata tak perlu, yang berhormat yang buat keputusan nanti. Ya, itu maksudnya. Pada kami, pada kerajaan hari ini, kita berpendapat bahawa seperti mana juga amalan sebahagian daripada negara maju, Amerika Syarikat, Singapura, United Kingdom, syarat bahasa. Tiba-tiba Malaysia ni, kerana kita kata ada native yang tak boleh kuasai, maka tak payahlah, we do away with it, misalnya. Tak bolehlah. Kena ada minimum konsensus di kalangan kita sebagai bukti ketaatan kita kepada negara dan mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Menteri. Satu jawapan mantap. Seterusnya saya menjemput YB Dr. Lingeshwaran, anak lelaki Datuk Seri Anwar Salam. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Ibu Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Dr. Lingeshwaran.
berkenaan tentang soalan yang telah dibangkitkan. Tuan Yang di-Pertua, pengurusan pakaian seragam di Kementerian Kesihatan diuruskan mengikut perkeliling perbendaharaan WP 2.3. Peraturan pembekalan pakaian seragam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, urusan perolehan pakaian seragam yang melibatkan pembekalan kain ini telah pun dimuktamadkan dan tempoh kontrak diberikan kepada pihak syarikat yang berjaya adalah selama 29 bulan bermula daripada 1 Ogos 2023 hingga 31 Disember 2025. Mulai tarikh kuatkuasa kontrak tersebut, pihak syarikat bertanggungjawab untuk membekalkan kain pakaian seragam berdasarkan permohonan pegawai melalui pusat tanggungjawab masing-masing. Pegawai yang telah menerima kain pakaian seragam yang lengkap boleh menuntut dan dibayar bantuan upah jahit. Maksud dia, terima kain dan kita akan bayar upah jahit. Dan juga untuk makluman Yang Berhormat Senator di dalam Dewan, setiap penerima ataupun pegawai-pegawai yang menikmati insentif ini, setiap seorang akan menerima 3 pasang kain dan kita akan bayar setelah mereka menerima kain tersebut daripada pembekal. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, semua pusat tanggungjawab PTJ di bawah KKM telah pun mengeluarkan pesanan tempatan LO bagi maksud pembekalan kain kepada pihak syarikat dan bayaran upah jahit dibayar setelah pembekalan kain pakaian seragam selesai. Dan juga untuk maklumat, terdapat 17 jenis kain untuk meliputi 51 skim yang memanfaatkan kain-kain ini. Kementerian Kesihatan telah memaklumkan kepada syarikat untuk menyegerakan pembekalan kain pakaian seragam bagi tahun ini supaya urusan pembayaran upah jahit dapat dibuat pada akhir tahun ini. Sehingga November 2023, bayaran upah jahit yang telah dibayar kepada pegawai adalah sebanyak 92.6 juta dan juga ini meliputi penerima anggota yang layak adalah seramai 178,041 orang. Namun begitu, sekiranya didapati pihak syarikat gagal memenuhi obligasi kontrak iaitu lewat membekal kain pakaian seragam selaras dengan ketetapan kontrak, Kementerian Kesihatan boleh mengenakan penalti kepada pihak syarikat tersebut. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Dr. Lengger Syuaran. Soalan tambahan. Terima kasih YB kerana memberi jawapan yang munasabah. Soalan saya, mengapa situasi ini boleh berlaku pada tahun ini dan kepada anggota-anggota kesihatan yang kurang berpuas hati dan bukannya tahun sebelum-sebelum ini tak berlaku? Dan YB tahu tak, ada rungutan daripada kaki tangan atau anggota kesihatan yang menyatakan kualiti yang dibekalkan adalah kurang memuaskan dan kain yang dibekalkan digunakan untuk kegunaan lain, bukan untuk penjahitan, untuk menjahit pakaian mereka. So, mohon saya cadangkan, boleh ke anggota kesihatan membeli kain sendiri dan menjahit? Terima kasih. Okey. Berkenaan tentang saranan Yang Berhormat YB Senator, itu adalah merupakan satu saranan yang memang telah difikirkan oleh pihak pengurusan KKM berkenaan tentang untuk kita memberi terus peruntukan kepada anggota untuk membeli dan juga membuat pakaian seragam tetapi mengikuti standard yang telah ditetapkan. Dan juga berkenaan tentang kualiti pembekalan kain-kain kepada anggota, kami juga akan meneliti kuantiti dan juga kualiti yang dibekalkan adalah mematuhi nilai kontrak dan juga kita akan mengambil tindakan yang serius sekiranya pihak kontraktor yang membekalkan pakaian yang tidak kain pakaian yang tidak berkualiti ini. Dan juga tindakan-tindakan ini akan kita ambil sekiranya ada laporan-laporan daripada pihak anggota kita kepada pihak pengurusan. Saya sendiri juga akan melihat ke bawah untuk menilai kuantiti dan
dan juga kualiti yang telah dibekalkan. Dan juga menjawab berkenaan tentang proses kelewatan. Ini saya boleh maklumkan oleh kerana kontrak ini telah diberikan bermula pada 1 Ogos. Saya melihat tempoh masa yang agak singkat bagi pembekal menyediakan kuantiti yang telah dijanjikan. Walaupun demikian, kontraktor yang dipilih telah memberikan komitmen untuk membekalkan kain tersebut mengikut tempoh masa. Sekiranya gagal, kita akan meletakkan tindakan kepada kontraktor tersebut dan juga segala prosedur-prosedur memang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Terima kasih. Soalan tambahan? Tak ada. Maka saya menjemput Puan Norita binti Sual. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan saya nombor 3. YB Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Harum mewangi bunga senar, gugur sekuntum ke dalam dulang. Teknologi cyber pelbagai guna, jenayah cyber harus dihalang. Kementerian Pendidikan Malaysia sangat komited dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang berdaya saing pada masa hadapan. Kerangka dasar pendidikan digital telah pun dihasilkan bagi memberi tumpuan untuk melahirkan generasi fasa digital dan berdaya saing di peringkat lokal dan juga global. Dasar ini dirangka bagi memupuk bakat digital yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika dalam penggunaan teknologi digital. KBM juga menyedari cabaran yang dihadapi oleh murid pada masa kini yang sangat terdedah dengan isu keselamatan dalam alam cyber. Sehubungan dengan itu, KBM telah menerap kesedaran penggunaan peranti digital dalam mata pelajaran bahasa Melayu, pendidikan moral di peringkat sekolah rendah. Manakala di peringkat sekolah menengah pula, kandungan berkaitan keselamatan digital diajar dalam tajuk keselamatan data dalam mata pelajaran asas sains komputer dan tajuk komputer dan impak dalam mata pelajaran sains komputer. Pada masa yang sama, guru-guru juga diberikan inisiatif, diberikan latihan, pengiktirafan dan pensijiran melalui program Certified Cyber Security Awareness Educator bagi meningkatkan kesedaran keselamatan cyber serta keupayaan mereka untuk menerapkan kewarganegaraan digital yang bertanggungjawab dalam beretika dalam pengajaran dan pembelajaran. Sehingga kini seramai 124 orang guru telah pun menerima pensijilan ini dan usaha ini akan berterusan. Pada masa yang sama menerusi platform Delima, murid juga boleh bermain gamifikasi internet yang dihasilkan oleh Google, iaitu suatu permainan penggembaraan dalam talian yang menyeronokkan dan mencabar. Murid diajar dengan cara membuat kata laluan yang selamat, cara menghindari penipuan dalam talian dan bagaimana bersikap bijak dalam memberi informasi peribadi khasnya di internet. KBM juga telah sedang bekerjasama dengan Cyber Security Malaysia dalam segala usaha untuk menambah baikkan modul etika cyber nasional ESN yang memberikan penekanan terhadap 6 topik utama, iaitu nombor 1, perdagangan digital, nombor 2, hak tanggungjawab digital, nombor 3, privasi dan keselamatan digital, nombor 4, fasa digital dan nombor 5, etika digital serta nombor 6, kesejahteraan digital. Modul ini menggunakan kaedah penceritaan dan penjelajahan pembelajaran berbanding dengan konsep bilik belajar sebelum ini. Dan modul ini akan dapat digunakan mulai tahun 2025 oleh semua. Sekian daripada saya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan? Bagi Haji Hussein. YB Haji Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri di-Pertua. Saya ada soalan tambahan. Ya. Oh, saya tak nampak YB bangun tadi. Tak apa. YB Norita dulu, lepas tu YB Hussein. YB Hussein paling dekat dengan saya. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Timbalan Speaker. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah di atas lantikan yang berhormat sebagai Timbalan Menteri Pendidikan. Sebenarnya dia sudah jawab juga soalan saya yang pertama. Tetapi soalan saya yang kedua ialah apakah langkah kementerian untuk membendung penularan aktiviti hackers yang tidak bertanggungjawab dari sejak di bangku sekolah lagi? Itu soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat
Yang Berhormat Senator, sememangnya isu hackers dan isu cyberbullying ini merupakan suatu isu yang amat serius, yang mana daripada data yang kami perolehi di sekolah rendah, untuk cyberbullying lebih kurang 3.9% dan di sekolah menengah 14%. Dan dalam pada itu kita percaya bahawa usaha-usaha akan dilaksanakan oleh KPM bersama-sama Kementerian Digital yang sebelum ini KKD untuk memastikan bahawa kesemua kesalahan-kesalahan cyber ini dapat dibendung, dan pada masa yang sama apa yang penting bagi kementerian adalah untuk memastikan bahawa sebelum masalah itu berlaku, kita memberikan kesedaran, pendidikan kepada anak-anak kita dan murid-murid kita melalui program-program masing-masing untuk memastikan bahawa setiap satu murid tersebut adalah terdedah kepada pengetahuan untuk mencegah diri mereka daripada terbabit dalam segala isu keselamatan cyber ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua. Dapatan kajian yang dilaksanakan oleh Cyber Security Malaysia dengan kerjasama KPM pada tahun 2022 mengenai ketagihan melampau terhadap internet, khususnya ke arah konten-konten kelucahan dan pornografi, merupakan suatu perkara yang amat dibimbangi. Soalan saya, dalam ruang lingkup keterbatasan fungsi keguruan di sekolah, adakah wujud inisiatif kerjasama yang serius antara guru dan ibu bapa dalam menangani isu yang amat kritikal ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sememangnya kerjasama antara KPM dengan Malaysia Cyber Security memang sedang rancak diadakan, dan pada masa yang sama seperti yang Berhormat Senator tahu, isu ini bukan sahaja melibatkan isu di peringkat KPM tetapi juga melibatkan peranan daripada pihak guru dan juga pihak ibu bapa, dan usaha akan sentiasa dilakukan untuk memastikan bahawa murid-murid, ibu bapa dan juga para guru adalah terbabit dalam segala usaha ini. Dan mungkin saya boleh bagi sedikit sebanyak berkenaan dengan program-program yang telah pun dilancarkan dan dilaksanakan sebelum ini, dengan nombor 1 berkenaan dengan program Cyber Safe in Schools dengan izin, yang mana program seperti National ICT Security Discourse, Cyber Safe Challenge Trophy, yang mana program ini adalah berkonsepkan wacana ilmiah, berlandaskan berbahasa Inggeris. Dan untuk 3 tahun yang lepas, tahun 2021, seramai 225 murid telah pun terlibat, 2022 312, 2023 399. Juga ada program-program lain seperti program Certified Cyber Security Awareness Educator, seperti yang saya maksudkan tadi, guru-guru adalah terlibat dan diberikan sijil. Dan yang last sekali ada berkenaan dengan modul etika cyber nasional yang mana akan diguna pakai memulai pada tahun 2025. Sekian daripada saya, Datuk Yang di-Pertua. Saya nak benarkan satu lagi soalan tambahan. Datuk Mustafa tadi ada soalan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya cuma terpanggil untuk melihat kesan-kesan sampingan terhadap yang telah disebutkan oleh sahabat saya tadi. Apakah kesediaan Kementerian Pendidikan untuk bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa seperti Bahagian Jabatan Siasatan Jenayah, dan bolehkah kementerian membuat unjuran kesan-kesan sampingan yang akan dapat kita rasai daripada proses pendigitalan dan cyber yang telah diperkenalkan di sekolah ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Memang apabila kita berbincang berkenaan dengan teknologi cyber ini, kita tidak boleh larilah daripada pada hari ini kita setiap hari adalah terdedah dan perlu mengguna pakai teknologi cyber. Dan pada masa yang sama, sekiranya ia tidak diguna pakai dengan betul, maka timbullah masalah berkenaan dengan keselamatan sosial.
Dan di sini memang biarpun badan penguatkuasa seperti PDRM ataupun kementerian-kementerian terbabit seperti Kementerian Komunikasi, KPM tetap akan bekerjasama dengan amat erat dengan kementerian masing-masing untuk memastikan bahawa isu-isu keselamatan cyber ini dapat dikendalikan. Dan seperti yang kita sekian maklum juga dari tahun 2017 sampai 2022, berkenaan dengan kehilangan data sahaja diumumkan oleh Yang Berhormat KKD sebelum ini, ada 100 juta data peribadi telah pun terbabit dalam isu kehilangan data. Dan ini merupakan isu-isu yang kita hadapi setiap hari, dan dengan program-program yang saya maksudkan tadi dan sebutkan tadi, dan dengan usaha daripada kesemua pihak yang terbabit, maka kita berharap bahawa isu ini dapat dikendali dengan lebih baik. Dan pada masa yang sama, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Senator, kerjasama antara kesemua agensi termasuk khasnya MCMC dan juga PDRM adalah amat penting, dan KPM tetap akan bekerjasama dengan agensi-agensi terbabit. Terima kasih. Saya jumpa YB Tuan Manulan bin Muhammad. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. YB Menteri. Makan ketupat enak ditelan, makan kuini lazat rasanya. Soalan 4 mengenai jalan, dengarkan ini jawapannya. Pindah kementerian pun pantun ikut juga. Pantun lagi. Pantun dah jadi sinonim. Datuk Yang Pertua, terima kasih Tuan Senator Manulan Mohamad. Kementerian ini melalui Jabatan Kerja Raya sentiasa mengutamakan kualiti perkhidmatan yang optima di dalam kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya persekutuan bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya persekutuan terjamin. Pelbagai faktor yang menyumbang kepada kejadian jalan berlubang dan rosak antaranya adalah disebabkan oleh kenderaan berat yang melebihi muatan dan juga keadaan cuaca yang menyebabkan jangka hayat jalan cepat merosot. Penyelenggaraan jalan persekutuan merangkumi 2 skop, iaitu penyelenggaraan rutin dan juga penyelenggaraan berkala. Bagi penyelenggaraan rutin, ia merangkumi kerja-kerja pertama, penyelenggaraan pavement atau potholes patching dengan izin. Kedua, penyelenggaraan bahu jalan. Ketiga, pemotongan rumput. Keempat, penyelenggaraan perabot atau aksesori jalan seperti lampu jalan, lampu isyarat, penghadang jalan, papan tanda, pantulan cahaya. Yang kelima, penyelenggaraan jambatan dan pembentung. Yang ke-6, penyelenggaraan longkang. Penyelenggaraan rutin ini dijalankan berdasarkan dengan pusingan kerja yang telah ditetapkan sebagaimana termaktub dalam perjanjian penswastaan penyelenggaraan jalan persekutuan. Bagi kerja penampalan kerosakan, pihak JKR Malaysia akan memastikan kerja dilaksanakan dalam tempoh 24 jam mengikut piagam pelanggan JKR atau sebaik sahaja aduan diterima bagi meminimalkan risiko kemalangan kepada pengguna. Dalam melancarkan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan jalan khususnya tampalan, pihak kontraktor konsesi perlu mematuhi beberapa piawaian dan garis panduan yang ditetapkan oleh JKR Malaysia. Pihak JKR Malaysia telah membangunkan dengan izin Standard Specification for Roadworks Section 4 Flexible Pavement. Garis panduan ini merupakan komponen yang penting dan menjadi rujukan dalam industri pembinaan dan penyelenggaraan jalan. Berdasarkan laporan piagam pelanggan KKR Januari sehingga November 2023, sebanyak 5,584 bilangan potholes atau jalan berlubang dilaporkan di jalan-jalan persekutuan semenanjung Malaysia, dan keseluruhan potholes tersebut ditampal dalam tempoh 24 jam setelah kerosakan dilaporkan, menjadikan pencapaian program Aku Janji Sifar Lubang Jalan Zero Potholes adalah 100%. Terima kasih. Soalan tambahan. Tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebelum itu saya merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada kementerian yang baru. Semoga maju jaya Yang Berhormat Timbalan Menteri.
Saya juga mengucapkan terima kasih. Sebenarnya saya baru tahu ada satu apps yang di bawah JKR ni, itu My Jalan JKR, dan saya rasa app ini sangat baiklah untuk kita download semua kepada rakan-rakan yang berhormat semua. Soalan saya berkenaan dengan kontraktor yang membaiki jalan yang berhormat Jalan Menteri, iaitu Roadcare. Kalau kita sedia maklum bahawa syarikat yang telah dilantik oleh JKR ini untuk membaiki jalan persekutuan dan di jalan negeri, di mana adakah pemantauan dilakukan oleh kementerian di mana kontraktor-kontraktor yang dilantik ini kadang-kadang apabila mereka buat penerapan balik lubang-lubang jalan, kadang dia lebih tinggi daripada jalan yang asal itu dan membahayakan kepada pengguna jalan raya, dan kadang-kadang juga ada yang diturap semula ini, dia punya kualiti itu agak kurang baik kalau kita bandingkan dengan negara lain, di mana kadang-kadang mungkin sebulan selepas itu dia berlubang balik. Bagaimana? Jadi minta pencerahan Yang Berhormat Tuan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Mohd Senator. Apps My Jalan itu adalah untuk kita membuat aduan mengenai mana-mana jalan yang rosak di seluruh negara Malaysia. Tadi Yang Berhormat menyebut tentang syarikat Roadcare. Roadcare adalah syarikat yang mendapat konsesi untuk membaiki jalan untuk beberapa buah negeri, Selangor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan sebenarnya apa yang diberikan tugasan kepada mereka dalam perjanjian konsesi itu, yang pertama mereka hendaklah melakukan mandatory rutin 2 kali dalam masa seminggu, dan mereka kena ronda keseluruhan jalan. Kalau mereka dapat 4 negeri, seluruh jalan persekutuan di 4 negeri itu mereka kena ronda dalam tempoh 2 kali seminggu, dan seterusnya mereka hendaklah melaporkan pemeriksaan dan pembaikian. Dan pembaikian itu bukan mereka baiki tanpa kita periksa semula. Kita ada kaedah-kaedah beberapa ujian untuk memastikan apa yang dibaiki itu adalah memenuhi spesifikasi. Datuk Yang Pertua, ini kali kelima saya bertukar kementerian, ya. Dan ini hari pertama saya mengetahui perkara-perkara teknikal ini, tapi adalah membuka horizon baru yang kita sangat gembira lah. Terima kasih. Soalan tambahan, betul? Soalan tambahan satu. Soalan tambahan saya. Satu je. Lagi tak ada. Saya apabila terdengar pasal Roadcare ni, saya rasa nak bangunlah, nak minta sedikit pencerahan, ataupun saya rasa saya boleh juga bagi pandangan. Sebab Roadcare ni berada di mana-mana. Dan akhirnya yang menyelesaikan masalah jalan ni adalah kontraktor G1 di negeri-negeri tertentu. Contoh di negeri Terengganu. Jadi apakah pihak kerajaan nak teruskan dengan cara konsesi kepada satu company besar yang luar daripada negeri? Saya suka mencadang supaya lebih baik kerajaan agihkan kontrak yang berkelas rendah terus kepada kontraktor tempatan. Ini dah lama kes ni tahu, monopoli ni, Roadcare ni dah lama. Tapi bukan saya benci dengan Roadcare, tapi akhirnya Bangla yang buat kerja. Terima kasih. Boleh Menteri. Ya, Datuk Razali. Senator Datuk Razali. Dia ada 2 jawatan, Exco Kerajaan Negeri dan juga sebab tu saya benarkan tadi. Itulah. Dan dia tak silap Ketua Penerangan PPBM agak ni. Roadcare ni dia benar Datuk Seri, benar. Ya, benar. Roadcare ini Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang. Dia bukan di seluruh Malaysia lah. Di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, THB Maintenance, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Di Perak, Belati, Wangsa. Ya. Kemudian di Negeri Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Selia, Senggara Selatan. Di Sarawak, DAL HCM, Sdn Bhd. Dan di Sabah, Syarikat
negeri Sabah, lintasan resources. Jadi kita ada perjanjian dengan konsesi-konsesi ini. Perjanjian daripada 2001 hingga 2015 dan kita dah sambung. Ini bukan zaman saya lah tentunya, 2018 hingga 2026. Kemudian selepas 2026 ini, kalau Sabah Sarawak itu 31 Ogos 2028 baru habis. Jadi kita tak boleh memberhentikan perjanjian konsesi itu. Walaupun demikian, saya ingin menafikan apa yang Senator sebut Road K di mana-mana. Ya, Road K Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang. Tapi negeri-negeri lain adalah sebagaimana yang saya sebut tadi. Adakah kita akan berikan pada jiwan yang lain? Jiwan yang lain itu memang ada banyak jiwan, kontraktor jiwan di mana-mana. Tetapi mereka ini telah diberikan konsesi dan kita terikat pada perjanjian-perjanjian yang telah dimeterai. Terima kasih. Baik, sekarang saya jemput Tuan Surwandi bin Sa'ad. Buah ara, buah delima. Soalan saya nombor 5. Bagi Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Senator Tuan Suryandi Saad. Kerajaan sentiasa mengambil langkah-langkah yang proaktif dan sentiasa bekerjasama secara strategik dengan kerajaan negeri. Koridor ekonomi wilayah dan agensi-agensi berkaitan dalam melipat gandakan usaha-usaha mempromosi dan menarik pelaburan terutamanya dalam industri-industri yang disasarkan berdasarkan kepada kekuatan dan kesesuaian ekosistem di sesebuah negeri tersebut. Bagi tempoh Januari sehingga September 2023, jumlah pelaburan yang diluluskan di negeri Perlis adalah sebanyak 137.2 juta ringgit melibatkan 23 projek. Dasar-dasar serta inisiatif baru berkaitan pelaburan yang diperkenalkan oleh kerajaan juga adalah bersifat holistik dan berupaya memberi kesan limpahan ekonomi yang menyeluruh kepada negara. Dalam hal ini, manfaat jangka panjang kepada pembangunan sosial ekonomi Perlis hasil daripada projek pelaburan termasuk: pertama, pembangunan industri yang disasarkan di Perlis di bawah projek strategik di wilayah ekonomi koridor utara NCER, iaitu kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA, Cuping Agro Valley, NCIA Agro Bioeconomic Zone dan Perlis Superfruit Valley. CVIA akan memberi fokus kepada 4 sektor utama, iaitu elektronik untuk industri otomotif, industri hijau, penghilangan dan teknologi, industri halal, nutraceutic, pharmaceutical dan makanan dan minuman. Dan ladang solar yang mana dijangka akan menjana 12,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan serta menyumbang sebanyak 2.5 bilion ringgit kepada GNI, Pendapatan Nasional Kasar. Pembangunan projek pelaburan darat Perlis Inland Port dirangka sebagai pelengkap kepada ekosistem CVIA bagi memastikan CVIA menjadi destinasi pelaburan utama di utara tanah air. PIP, Perlis Inland Port, akan menyediakan kemudahan pelaburan darat bagi memudah cara perdagangan rentas sempadan antara Malaysia dan Thailand dengan menyediakan kemudahan hub logistik dan pergudangan yang akan menyokong perkembangan sektor industri termasuk industri sokongan di CVIA. Kedudukan negeri Perlis yang strategik di kawasan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMGT dengan persempatan dengan Thailand berpotensi menjana peluang ekonomi dan perdagangan rentas sempadan. Dianggarkan PIP akan menggaji seramai 4,000 pekerja dan menyumbang GNI berjumlah 1 bilion ringgit apabila beroperasi kelak. Terima kasih. Soalan tambahan? Tak ada. Saya terus kepada menjemput YB Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. YB Menteri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Seri Yang di-Pertua. Pangkalan data utama padu yang dijadual dilancarkan pada bulan Januari 2024 akan mengintegrasikan data mikro daripada pelbagai agensi kerajaan bagi mewujudkan profil data individu dan isi rumah seluruh rakyat Malaysia. Bagi fasa pertama ini, pengumpulan data pentadbiran bagi pembangunan padu lebih menumpukan kepada kementerian dan agensi kerajaan persekutuan yang mempunyai pangkalan data masing-masing. Agensi kerajaan yang beroperasi di negeri dan di daerah juga mempunyai pelbagaian data granular sehingga ke peringkat lokaliti dan berfrekuensi tinggi. Oleh itu, keterlibatan semua agensi kerajaan dalam perkongsian data merupakan perkara asas dalam menjayakan padu. Perkongsian data memerlukan pengintegrasian dan kerjasama strategik berterusan bagi menghasilkan profil data secara masa hampir sebenar atau dengan izin near real time dan analitik berkala yang berupaya digunakan sebagai alat pemantauan dan penilaian. Pelbagai sesi libat urus telah diadakan bersama kementerian dan agensi kerajaan termasuk kerajaan negeri sejak Ogos 2023 sehingga kini. Keperluan data padu di peringkat negeri memerlukan kerjasama seperti pertama, setiausaha kerajaan negeri bagi data kaji, pendapatan dan pencen penjawat awam negeri serta bantuan khusus daripada kerajaan negeri. Kedua, Majlis Agama Islam bagi maklumat mengenai status perkahwinan dan perceraian. Ketiga, agensi zakat negeri bagi data pemberian dan penerima zakat. Keempat, pejabat atau agensi yang bertanggungjawab dengan urusan berkaitan pemilikan tanah. Kelima, pihak berkuasa tempatan bagi data kediaman. Dan keenam, pembekalan perkhidmatan bagi maklumat mengenai utiliti. Selain daripada agensi yang dinyatakan, untuk fasa seterusnya kerjasama daripada pelbagai agensi lain di peringkat negeri akan turut dilibatkan bagi memastikan maklumat yang lebih lengkap dan dapat diintegrasikan di dalam sistem padu. Sehingga Disember 2023, sesi libat urus yang telah diadakan di peringkat negeri antaranya taklimat kepada semua setiausaha kerajaan negeri pada 1 November 2023, sesi bersama kerajaan negeri Pulau Pinang pada 10 November 2023, wilayah Persekutuan Labuan pada 22 November 2023 dan Negeri Sembilan pada 8 Disember 2023. Alhamdulillah, semua pihak telah memberi kerjasama yang baik bagi memastikan matlamat pembangunan padu dapat dijayakan. Kerjasama dan sokongan semua pihak terutamanya rakyat adalah sangat penting bagi memastikan keberhasilan padu. Perkongsian data yang sistematik dan tersusun menerusi padu akan berupaya menyatukan semua data di bawah satu pangkalan data utama. Dengan adanya data individu dan isi rumah yang lengkap, padu akan membantu kerajaan merangka dasar dengan lebih berkesan dan berpancukan data serta menambah baik pelaksanaan inisiatif agar lebih bersasar. Ini sekaligus akan meningkatkan kemampanan kedudukan fiskal negara dalam menyediakan bantuan kepada rakyat, terutamanya bagi mengatasi peningkatan kos sara hidup. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan? Kalau tak ada, saya terus kepada menjemput YB Profesor Tan Sri Datuk Haji Muhammad Hanifah bin Haji Abdullah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 7. YB Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih YB Senator Profesor Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhammad Hanifah bin Abdullah. Tuan di-Pertua, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI komited dalam mengukuhkan ekosistem inovasi ke arah mencapai negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Selari dengan pendekatan Malaysia Madani yang mentakrifkan daya cipta atau inovasi dengan pembaharuan, reka cipta dan reka baharu, MOSTI telah mengambil pendekatan holistik dengan melaksanakan strategi-strategi bagi menggalakkan syarikat-syarikat tempatan untuk melabur di dalam penyelidikan dan pembangunan R&D seperti berikut. Yang pertama, penyediaan pembiayaan dana R&D MOSTI berbentuk grant padanan, matching grant, di mana syarikat hendaklah membiayai sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah keseluruhan kos projek.
Ini bagi membantu pencapaian sasaran pembelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan bagi sektor perusahaan, perniagaan ataupun BERD sebanyak 70% pada tahun 2025. Pada tahun 2023, melalui pembiayaan dana R&D MOSTI kepada syarikat telah berjaya mencapai sebanyak 50.37% sumbangan kepada BERD negara. Selain itu, syarikat yang melabur dalam R&D juga layak mendapat insentif cukai seperti potongan cukai sekali atau 2 kali berdasarkan Seksyen 34-7, Seksyen 34-A dan Seksyen 34-B di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Selain itu, mesti juga tersedia insentif cukai pelabur budiman ataupun angel investor bagi menggalakkan lebih ramai individu berkelayakan melabur ke dalam syarikat startup. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia Super untuk menyokong syarikat pemula startup yang inovatif. Melalui pelaksanaan Super, 5 penjana ekosistem iaitu pembiayaan, inovasi, bakat dasar dan peraturan dan ekosistem pasaran telah dikenal pasti dalam meletakkan Malaysia di antara 20 ekosistem syarikat pemula terbaik di dunia menjelang tahun 2030. Di bawah Super, sebuah jawatan kuasa pemandu yang melibatkan keahlian beberapa kementerian seperti Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi serta lain-lain pihak berkepentingan diwujudkan untuk membincangkan isu-isu pembiayaan dana. Yang ketiga, inisiatif National Technology dan Innovation Sandbox NTIS untuk membantu syarikat startup, penyelidik, penggerak inovasi dan PKS, perusahaan kecil sederhana dan usahawan berteknologi tinggi dalam pembangunan teknologi dan produk menerusi penyelidikan serta nilai tambah produk menuju pengkomersialan. Yang keempat, pelaksanaan program penggunaan barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan MySTI dalam perolehan kerajaan bagi memperkasakan usaha untuk mengkomersialkan hasil R&D tempatan. Sehingga November 2023, mesti telah menerima 139 permohonan penandaan logo MySTI. Daripada jumlah tersebut, 63 barangan dan perkhidmatan telah diluluskan logo MySTI dan sedang giat dipromosikan kepada 10 kementerian rintis untuk dibuat perolehan. Kelima, iaitu terakhir, pelaksanaan Malaysia Science Endowment atau MSE iaitu grant padanan dengan penglibatan sektor swasta daripada pelbagai sumber seperti daripada industri, dana antarabangsa, penderma bagi tujuan pembangunan bakat, perkongsian fasiliti dan penjanaan ekonomi. Walau bagaimanapun, Tuan Yang di-Pertua, semua inisiatif kementerian ini hanya boleh tercapai melalui pendekatan keseluruhan kerajaan bersama sektor perniagaan, institusi akademik dan pemegang taruh yang berkaitan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, tadi saya dengar Yang Berhormat Menteri ada menyatakan mengenai Malaysia Science Endowment atau MSC. Saya tertarik telah mendengar MSC akan mengkurangkan belanja peruntukan kerajaan. Boleh niatkan apakah mekanisme dan usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan sumbangan MSC ini? Habis Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih YB Senator. Mesti dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia ASM selaku agensi pelaksana MSE sedang giat melaksanakan aktiviti promosi di dalam dan di luar negara bagi memperkenalkan MSE melalui pelbagai platform untuk menarik minat pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder dan untuk menjalinkan kerjasama dengan MSE. Dan pihak MSE bakal mempergiatkan banyak usaha untuk mewujudkan dana padanan R&D, matching grant dengan rakan-rakan strategik tempatan ataupun antarabangsa. Ada beberapa
rakan strategik telah pun menyatakan hasrat mereka untuk bekerjasama dengan MSE terutamanya di dalam experimental development dengan industri. Saya bagi contoh, yang pertama adalah AT&S Malaysia, yang kedua British Council UK, yang ketiga Bank Pembangunan Islam dan juga Royal Scientific Society Jordan, Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia dan juga Japan Science and Technology Agency. Ini adalah pihak-pihak yang sedang kerjasama diperbincangkan dan juga mempunyai potensi yang besar untuk bekerjasama dengan MSE untuk mempergiatkan lagi aktiviti R&D. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan? Ya, soalan tambahan. YB Rita lah. Ya, terima kasih. Polisi saya, ladies first. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah saya melihat di bawah bajet tahun depan banyak dana yang diberikan untuk membantu My Startup untuk menjadikan Malaysia sebagai hub bagi My Startup dan beberapa model teroka telah digabungkan. Jadi soalan saya, with all apa yang kita telah buat, apa yang kita cadang nak buat, boleh tak Yang Berhormat Menteri memberikan apa pencapaian yang kita dah dapat sekarang? Apakah inovasi yang telah dibangunkan oleh syarikat Malaysia sehingga kini? Mungkin beri beberapa contoh yang terkemuka sehingga kini. Terima kasih. Bagi Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih YB Senator. Sebenarnya ada beberapa usaha dan juga inisiatif telah dilakukan oleh kerajaan sejak tahun ini dan salah satu contoh adalah apa yang disebut oleh YB Senator tadi. Kita cuba bukan gabung tetapi kita cuba semua mewujudkan satu single window approach di mana semua funding agency dengan izin akan dibawa satu single window. Tidak gabungkan semua tetapi di bawah single window semua startup akan pergi ke sana untuk memohon dana pembiayaan supaya dia tidak ada overlapping ataupun orang tidak rasa confused dengan izin. Dan itu adalah satu usaha kerajaan. Dan Tuan di-Pertua, ada banyak produk ataupun perkhidmatan startup tempatan yang telah pun berjaya dikomersialkan. Saya bagi satu contoh saja. Menerusi inisiatif NTIS iaitu National Technology dan Innovation Sandbox, terdapat sehingga kini ada 28 produk ataupun teknologi telah pun dikomersialkan melalui program NTIS dan ini melibatkan banyak jumlah wang yang besar dan mencecah lebih daripada 50 juta ringgit. Itu hanya salah satu contoh di bawah inisiatif NTIS, tetapi ada banyak lagi syarikat startup yang telah pun mengkomersialkan produk mereka dan malah tadi ada sebut tentang MySTI. MySTI adalah satu inisiatif di mana semua produk ataupun perkhidmatan yang sudah pun matang dan itu adalah homegrown teknologi dengan izin akan diberi penandaan logo MySTI dan diberi keutamaan dalam perolehan kerajaan. So setakat ini sudah pun 63 produk yang telah pun dimasukkan dalam senarai inventory MySTI. Terima kasih. Sekarang saya jemput YB Datuk Sivaraj, anak lelaki Chandran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 8. YB Menteri. Tuan Yang di-Pertua, soalan ini bertanyakan pendirian kerajaan mengenai grant yang diberikan kepada Majlis Paralimpik Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan berpandangan bahawa peruntukan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada program pembangunan atlet para pada ketika ini adalah memadai. Pada tahun 2023, peruntukan bajet untuk program pembangunan atlet para berjumlah 19 juta ringgit merangkumi pembiayaan untuk program-program seperti berikut. A. Program Podium Para yang meliputi program latihan secara sepenuh masa, penginapan, makan minum, perkhidmatan sains dan perubatan sukan, peralatan sukan, pendedahan dan penyertaan pertandingan dan kejohanan luar negara.
B. Program pembangunan yang meliputi program pelapis negeri, PARA dan program bakat PARA menjungkir bakat-bakat baru melalui penubuhan pusat latihan negeri, daerah, penganjuran sirkit kejohanan dan kem bakat. Dan C. Grant bantuan pentadbiran yang disalurkan kepada Majlis Paralimpik Malaysia bagi membantu dalam pembangunan sukan para di peringkat negeri. Semua perancangan program pembangunan atlet para telah dilaksanakan bersama-sama oleh Majlis Sukan Negeri dan Majlis Sukan Negara dan Majlis Paralimpik Malaysia sejak tahun 2007 secara komprehensif meliputi pembangunan bakat sehingga ke persiapan menyertai kejohanan-kejohanan utama di peringkat dunia. Walau bagaimanapun, Majlis Paralimpik Malaysia sentiasa mempunyai ruang untuk mengemukakan cadangan dan pelan pelaksanaan untuk program pembangunan atlet para. Pihak kerajaan akan mempertimbangkan peruntukan yang bersesuaian dari semasa ke semasa selaras dengan keperluan tambahan bagi memastikan program pembangunan para dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih, Menteri. Selaras dengan pembangunan dalam sukan Paralimpik di peringkat negara dan global, apakah usaha yang pihak kementerian dalam memastikan kebajikan atlet-atlet Paralimpik ini sentiasa terjaga, terutamanya dalam bentuk peluang pekerjaan sebagai jurulatih dan sebagainya? Dan adakah seorang tokoh Paralimpik akan diberi peluang untuk menjadi jurulatih di sekolah sukan pendidikan khas yang akan beroperasi pada 2025? Terima kasih. Bagi Menteri. Terima kasih. Mengenai sekolah sukan yang itu adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi mengenai masalah cabaran utama kita dalam persiapan untuk menyiapkan atlet para di Malaysia, saya lihat cabaran paling utama adalah untuk mendapatkan atlet ini keluar untuk pendaftaran dahulu. Kalau kita lihat statistik tahun ini sahaja, anggaran populasi OKU di Malaysia seharusnya 15% daripada jumlah populasi. Ini adalah global standard. Tetapi pendaftaran setakat ini hanya 685,602 orang yang mempunyai kad OKU. Jadi cabaran kita untuk cari dalam kalangan 600,000 ini mengikut umur dan sukan yang bersesuaian merupakan cabaran besar. Oleh sebab itu, pada tahun ini kita telah menambahkan grant pentadbiran kepada Majlis Paralimpik Malaysia dari pada 100,000 tahun lepas kepada 172,000 pada tahun ini bagi tujuan menggaji 3 orang lagi staf tambahan bagi Majlis Paralimpik Malaysia menganjurkan program-program pencarian bakat di peringkat negeri dan daerah. Terima kasih. Soalan tambahan. YB Samudin. Menjelang Sukan Paralimpik Paris 2024, apakah jaminan kerajaan dan langkah yang akan diambil untuk memastikan insiden seperti yang berlaku kepada jago lontar peluru negara Muhammad Ziyad Zulkifli terlepas pingat emas di Sukan Paralimpik 2020 tidak berulang, sekaligus mengelakkan kerugian kepada kontingen negara dan pelaburan yang telah kita lakukan? Okey, persiapannya sekarang dengan adanya Chef de Mission dan Deputy Chef de Mission dan Majlis Sukan Negara, persiapan apabila kita pergi ke kejohanan antarabangsa, kita bergerak serentak. Majlis Olimpik ataupun Majlis Paralimpik bersama MSN, dan setiap hari malam mereka ada debrief, pagi semua manager akan berkumpul untuk pastikan atlet-atlet kita tak terlepas untuk hadir ke kejohanan masing-masing mengikut masa. Semua mesyuarat penyelarasan ini berlaku pada waktu malam dan waktu pagi untuk pastikan isu-isu logistik ini tidak berlaku. Terima kasih. 2 je soalan tambahan. Terima kasih. Sekarang saya jemput YB Datuk Noraini binti Idris. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. YB Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih soalan daripada Datuk Senator. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha membantu untuk meringankan beban murid, terutamanya mereka yang dari keluarga berpendapatan rendah bagi meneruskan persekolahan. Dan sejak tahun 1970 lagi, beasiswa kecil persekutuan PKP telah diberikan kepada murid dari keluarga berpendapatan rendah yang mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan kokurikulum sebagai suatu bentuk motivasi dan perangsang kepada mereka.
Dan ini adalah amat penting untuk mengekalkan kecemerlangan serta tahap disiplin yang penting di sepanjang tempoh persekolahan di samping mengurangkan kadar keciciran di peringkat menengah. Untuk maklumat ahli yang berhormat Senator, BKP ini diberikan kepada murid warga negara tingkatan 1 sehingga 6 di sekolah kerajaan dan juga di sekolah bantuan kerajaan, termasuk murid tahun 1 dan tahun 2 college vocational serta murid yang menduduki peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia. Untuk maklumat ahli yang berhormat Senator juga, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kriteria pendapatan ibu bapa yang sebelum ini pada tahap RM1,500 pada tahun 2023 kepada paras RM2,589 pada tahun 2024. Dan sedikit makluman dari angka dari Sabah, makluman penerima beasiswa kecil Persekutuan Negeri Sabah tahun 2001 sehingga 2023, tahun 2021 16,131 orang, 2022 25,100 orang dan tahun 2023 18,260 orang setakat bulan Oktober 2023 tahun ini. Dan pemberian ini adalah tanpa mengira lokasi sekolah sama ada di bandar ataupun luar bandar ataupun latar belakang murid tersebut. Peningkatan hak pendapatan ini iaitu daripada RM1,500 hingga RM2,589 ini dalam pembentangan belanjawan 2024 telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Dan dengan peningkatan kriteria pendapatan ibu bapa ataupun penjaga ini, KBM menjangkakan sasaran bilangan murid yang mendapat manfaat akan meningkat pada tahun 2024 di seluruh negara termasuk Sabah. Dan di seluruh negara kami menjangka bahawa peningkatannya adalah dalam lingkungan 35,000 peluang untuk permohonan. Dan KBM yakin itu untuk di peringkat kebangsaannya. KBM yakin bantuan yang diberikan dapat meringankan beban ibu bapa atau penjaga dan memberi perangsang kepada murid untuk kekal cemerlang sehingga tamatlah persekolahan mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Soalan tambahan? Soalan tambahan? Terima kasih di atas jawapan Timbalan Menteri tadi dan tahniah juga saya ucapkan di atas lantikan sebagai Timbalan Menteri Pendidikan yang baru. Soalan tambahan saya, bagaimanakah proses pemantauan terhadap penerima beasiswa ini dilakukan? Adakah pelajar yang menerima beasiswa ini perlu memberikan laporan berkala mengenai kemajuan akademik mereka setiap tahun? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Pemantauan ini akan dilaksanakan oleh JPN, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga PPD, Pejabat Pendidikan Daerah bagi memastikan segala prosedur adalah dipenuhi dan juga adalah teratur dan mematuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan. Tak apa yang penting di bawah skim ini adalah setiap tahun murid-murid ataupun belajar-belajar yang terbabit hendaklah memasukkan permohonan baharu mereka dan setiap kelulusan adalah untuk 1 tahun. Dan sekiranya ada apa-apa maklumat yang tidak update ataupun tidak dikemaskini ataupun maklumat yang tidak betul, maka kita juga boleh memperbaiki ataupun memperhalusi sekali lagi kelulusan-kelulusan yang diberikan sebelum ini. Dan bagi memastikan murid kekal menerima beasiswa kecil persekutuan, pihak sekolah juga akan memantau tahap disiplin murid sepanjang masa persekolahan dan penarikan balik beasiswa boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah sekiranya murid didapati bersalah kerana pelanggaran disiplin. Terima kasih. Datuk Mustafa. Terima kasih Datuk Seri Petua. Yang Mohon Menteri, sebenarnya BKP adalah nafas kehidupan bagi penduduk di luar bandar. Dan bila sebut BKP, saya juga membesar dan mendapat nikmat daripada BKP sehingga saya boleh berdiri ke tahap ini. Mungkin kalau BKP tak ada, bagi orang yang dalam kepompong kemiskinan, saya sudah lama terbias daripada kemajuan. Cuma, adakah dalam kos sara hidup yang mencengkam, saya difahamkan tingkatan 1 hingga tingkatan 5 RM70, manakala 6 atas sains 110 dan sastra 90.
ada tidak rancangan KPM untuk menaikkan sumbangan BKP ini kepada pelajar-pelajar? Satu. Yang kedua, apabila berlaku perubahan, Tuan Dipertua, zaman saya dulu, sekali, one for all, satu kali isi dapat sampai habis persekolahan. Tetapi sekarang ini dengan peraturan baru dikuatkuasakan, setiap tahun pelajar kena isi borang. Satu keluhan pada ibu bapa dan juga guru beasiswa. Apakah justifikasinya sehingga kita terpaksa menapis setiap tahun? Adakah faktor kemiskinan dan pendapatan keluarga boleh berubah begitu cepat dalam jangka masa 6 bulan ke setahun? Saya mohon, apakah justifikasi sehingga peraturan ini dikuatkuasakan? Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Senator. Berkenaan dengan bahagian kedua soalan, berkenaan dengan kenapa setiap tahun kita kena tapis. Seperti yang tadi saya kata, ia juga merupakan suatu cara kita untuk memantau dan memastikan bahawa bantuan daripada kerajaan ini adalah sampai kepada mereka yang memerlukan keperluan. Dan sekiranya kita nampak, kita perhalusi angka-angka ataupun bilangan penerima setiap tahun, memang dia ada naik turun dia. Maksud dia juga adalah setiap tahun kita mungkin ada dapat murid-murid ataupun keluarga tambahan yang diberikan kelulusan baharu, tetapi juga ada mereka yang mungkin tercicir ataupun mereka yang mungkin didapati ada masalah, katakan dari segi kurikulum dan juga dari segi disiplin ataupun dari segi kurikulum ataupun akademik tidak melepasi batas yang ditetapkan. Apabila kita berbincang berkenaan dengan standard yang ditetapkan, saya ada sikit maklumat di sini, adalah asas pengiraan merit PKP ini pencapaian akademik 50%, pendapatan ibu bapa penjaga 40%. So, pendapatan dia itu 40% dan penglibatan aktiviti kurikulum 10%. Dan skim ini adalah penting juga untuk sebagai satu dorongan ataupun galakan kepada anak-anak kita supaya mereka kekal cemerlang, supaya mereka mengekalkan satu tahap disiplin yang lebih tinggi. Yang bahagian pertama tu soalan apa dah? Terlupa dah. Sorry. Ada tak cadangan daripada KPM untuk menaikkan daripada 70 ke 110? Okey. Terima kasih. Seperti yang Berhormat Senator setia maklum, kita ada skim kita yang mana untuk kadar beasiswa kita ada dari lingkungan RM70, RM90 dan juga RM110. Dan segala pengemas kinian ini adalah haruslah bergantung kepada peruntukan yang kita terima, dan berkenaan dengan peruntukan yang bakal kita terima pada tahun 2024 adalah sebanyak RM138 juta, RM135,700. Dan ini berbanding dengan tahun 2021 adalah sebanyak RM104,591,850. Dan apabila kita telah pun menaikkan tahap kelulusan bagi kriteria kelulusan bagi keluarga miskin ini kepada 2,589 orang, maka kita juga menjangka bahawa apabila kita perlu menggunakan peruntukan yang sedia ada yang diperuntukkan itu untuk memanfaatkan golongan yang lebih besar, maka itu merupakan suatu pertimbangan juga. Namun demikian, cadangan daripada Yang Berhormat adalah amat dihargai dan kita akan memantau dari masa ke semasa berkenaan dengan keperluan semasa keluarga miskin ini. Terima kasih. Tuan Haji Nasir. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Persoalan saya tentang pengagihan BTP ni kepada sekolah-sekolah kerajaan dan sekolah bantuan penuh kerajaan. Adakah pihak kementerian ataupun pihak kerajaan bercadang untuk ada perbincangan untuk nak perluaskan lagi skop bantuan ini kepada sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah bantuan yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Senator. Pada tahap ini kelulusan ini adalah diberikan kepada sekolah kebangsaan dan juga sekolah pantuan sekolah kerajaan dan juga sekolah pantuan kerajaan sahaja setakat ini, dan juga untuk belajar di murid-murid di hanya untuk belajar dari tingkatan 1 hingga 6 sahaja. Untuk skim ini adalah terbatas. Namun demikian, untuk membantu rakan-rakan ataupun anak-anak kita yang memerlukan bantuan, KPM ada skim-skim yang lain, termasuk skim kumpulan wang amanah belajar miskin, yang mana yang mana untuk sekolah rendah diberikan RM100, sekolah menengah RM150, dan untuk tujuan kecemasan RM300. Dan bagi tahun 2024, saya boleh dengan menyatakan di sini bahawa jumlah peruntukan yang akan diberikan, yang telah pun diperuntukkan untuk kumpulan wang amanah belajar miskin, untuk belajar miskin tegah adalah sebanyak RM150 juta, berbanding dengan tahun 2023 RM94,405,375, ada suatu kenaikan sebanyak RM55,944,625, iaitu suatu peningkatan sebanyak 58.89%. Ini jelas terbukti bahawa warga KPM kita di sini kami amat prihatin berkenaan dengan kebajikan anak-anak kita yang miskin, dan kita akan teruskan usaha kita untuk membantu keluarga yang memerlukan bantuan. Sekian daripada saya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Sekarang saya jemput Dr. Wan Martina binti Wan Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof. Industri elektrikal dan elektronik E&E merupakan salah satu tonggak ekonomi Malaysia selama 5 dekad yang turut menjadikan Malaysia sebagai hub pembuatan utama dalam rangkaian global, terutamanya produk semikonduktor. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), industri E&E menyumbang sebanyak 7.1% kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, industri ini termasuk sektor semikonduktor telah menyumbang kira-kira 50.8% daripada keseluruhan peratus nilai ditambah bagi sektor pembuatan di negeri Kelantan. Berdasarkan kepada pelaburan yang telah diluluskan sehingga September 2023, negeri Kelantan telah menyumbang pelaburan sebanyak 0.4% dalam sektor E&E di Malaysia melalui syarikat Rom Wako Electronics Malaysia Sdn Bhd dengan nilai pelaburan sebanyak 1.7 bilion ringgit dan telah mewujudkan lebih 2,000 peluang pekerjaan. Kerajaan melalui MIDA sentiasa mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam usaha menarik pelaburan asing dan tempatan dalam pelbagai sektor ke semua negeri di Malaysia. Strategi promosi pembangunan pelaburan yang MIDA laksanakan adalah berdasarkan kepada kekuatan dan kesesuaian ekosistem sebuah negeri. MIDA sentiasa bekerjasama secara strategik dengan pihak kerajaan negeri dan agensi-agensi berkaitan bagi melipat ganda usaha promosi pelaburan seperti bahagian pelaburan Kelantan, Invest Kelantan, dan East Coast Economic Region Development Council ECERDC. Ini adalah bagi memastikan segala kemudahan infrastruktur dapat disediakan serta membolehkan syarikat beroperasi mengikut perancangan. Antara langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan pusat bersama kerajaan negeri dan agensi berkaitan bagi menarik pelaburan masuk ke Kelantan adalah seperti berikut. Pertama, memperkenalkan pakej insentif percukaian khas kepada pelabur di negeri Kelantan, iaitu pengecualian cukai pendapatan 100% selama 15 tahun dan 17% untuk 5 tahun selanjutnya. Sebagai insentif tambahan,
Individu pemastautin bukan warga negara yang memegang jawatan pengurusan kanan bagi syarikat yang diluluskan, insentif hanya akan dikenakan kadar cukai rata sebanyak 15%. Ini untuk seluruh negeri dan khas untuk Kelantan. Kedua, projek pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL serta projek pembinaan projek Lebuh Raya Pantai Timur yang dijangka akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi dan industri di Pantai Timur dengan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan. Kerajaan akan terus berusaha menarik pelaburan dalam industri E&E melalui Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP 2030 bagi menarik pelaburan berkualiti dan menghasilkan produk E&E bernilai tambah tinggi serta menggalakkan penggunaan teknologi dan digital dalam proses dan operasi yang patuh ESG. Terima kasih. Soalan tambahan, Dr. Martina. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, produk E&E, elektronik dan elektrik ini merupakan rantaian bekalan utama kepada sektor kenderaan elektrik juga, EV. Telah menyumbang 40% daripada 80% ekspor Malaysia daripada sektor pembuatan, sekaligus berjaya menjadi destinasi terbaik bagi menarik minat pelabur luar untuk melabur pada industri EV ini. Jadi soalan saya, sejauh manakah sektor E&E ini berupaya membangunkan industri tempatan dalam konteks peluang pekerjaan kepada rakyat terutama sekali golongan belia dan graduan yang menganggur? Terima kasih. So saya anggap soalan ini soalan secara am untuk E&E dan juga semiconductor dan tidak khususnya terhadap Kelantan. Sektor E&E terutamanya semiconductor dia sebenarnya memerlukan rangkaian atau ekosistem. Dan kita terdapat ekosistem terutamanya di Pulau Pinang dan Kulim, itu adalah ekosistem utama untuk semiconductor. Dan Malaysia menyumbang 7% kepada seluruh dunia dari pembuatan semiconductor. Bagi EV memerlukan, EV adalah dua sektor. Dia gabungan dua sektor semiconductor bersama dengan sektor otomotif. Dan Malaysia memang adalah salah satu negara yang ada kekuatan kedua-dua sektor. So sekarang ni adalah peluang untuk Malaysia supaya membangunkan sektor EV dan juga memberikan lebih banyak suntikan bagi sektor semiconductor. Terima kasih. Sekarang saya jemput soalan terakhir Datuk Dr. Azam, tapi tak ada soalan tambahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 11. Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih YB Senator Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah. Tuan di-Pertua, untuk pertanyaan yang berhormat mengenai inovasi teknologi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan perkongsian maklumat selaras dengan maklumat dasar sains, teknologi dan inovasi negara, mesti secara aktif menerapkan inisiatif perkongsian data strategik STI melalui beberapa platform yang telah dibangunkan, antaranya adalah platform Knowledge Resources Science and Technology Excellence Malaysia, Christie.my, dan Malaysia Open Science Platform, MOSP. Christie.my direka khususnya sebagai Single Point Access Facilities, SPAF, yang menyediakan akses terbuka kepada data dan maklumat STI strategi yang juga merangkumi maklumat organisasi, modal insan STI, kemudahan dan peralatan STI. Christie.my juga mengandungi data dan statistik daripada kajian-kajian STI yang dijalankan secara berkala oleh Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia MASTIC. Semua data dan maklumat STI yang terkandung dalam pengkalan data ini tersedia kepada orang awam secara terbuka dan percuma. Sehingga awal November 2023, sebanyak 46,729 rekod data dan maklumat STI dalam Christie.my telah dikongsikan kepada pengguna umum dan sejumlah 23,831 individu telah mendaftar sebagai pengguna Christie.my.
Platform kolaborasi MOSTI juga telah dibangunkan di dalam portal Christie.my untuk penyelidik dan industri mendapatkan maklumat komprehensif berkaitan penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan di Malaysia. Pembangunan platform ini melibatkan adaptasi teknologi AI dan juga cloud computing, komputasi awan untuk memastikan perkongsian data raya dan akses kepada maklumat STI yang bermakna serta komprehensif kepada semua pihak berkepentingan. Selain itu, Malaysia Open Science Platform MOSP juga merupakan salah satu inisiatif utama dalam Pelan Strategik MOSTI yang bertujuan menjadikan data penyelidikan Malaysia sebagai aset negara dengan membangunkan platform yang mematuhi prinsip FAIR, FAIR, Findable, Accessible, Interoperable dan Reusable dengan izin. Platform MOSP menghimpunkan data penyelidikan daripada 5 universiti penyelidikan tempatan iaitu Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Platform ini juga berkongsikan data penyelidikan daripada sistem RADAS dan MOSTI dan juga portal data terbuka sektor awam iaitu data.gov.my yang dikelola oleh Mampu melalui penggunaan antara muka pengaturcaraan aplikasi API. Sehingga kini, sejumlah 1,868 set data penyelidikan telah tersedia dalam MOSP untuk capaian umum secara percuma. Mengikut maklumat daripada Kementerian Ekonomi pula, antara kesan positif daripada revolusi digital iaitu peningkatan akses kepada maklumat, komunikasi yang lebih baik, peluang baharu untuk perniagaan dan inovasi, pembelajaran dan pelajaran ditingkatkan dan peningkatan pelibatan sivik. Manakala kesan negatif revolusi digital merangkumi ketidaksamaan taraf antara kaya dengan miskin, isu privasi, ancaman keselamatan cyber, pengasingan sosial dan ketagihan peranti digital. Sekian, terima kasih. Lain Muhammad, maka sesi soal jawab pada hari ini ditamatkan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 42/2023 Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Giliran Menteri menjawab. YB Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya teruskan. Baik. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua 22 ahli yang berhormat yang telah membahaskan RU ini yang telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 30 November 2023 yang lalu. RU ini bukan sahaja mendapat perhatian dari kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, bahkan juga daripada seluruh lapisan masyarakat termasuk golongan profesional, NGO, ibu bapa dan pelajar-pelajar sendiri. Ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan RU ini termasuklah, kalau boleh saya bacakan namanya semua, Yang Berhormat Senator Dr. Lingus Warren, Senator Dr. Arman Azhar, Senator Datuk Kesavaras, Senator Datuk Johannes, Senator Datuk Dr. Ahmad Azam, Senator Dr. Hajah Wan Martina, Senator Datuk Dr. Azhar, Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang, Senator Puan Rita Sarimah, Senator Datin Hajah Ros Suryati, Senator Tuan Haji Hussein, Senator Tuan Musaddak, Senator Datuk Razali, Senator Tuan Serwandi, Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta, Senator Datuk Sri Hajah Zurainah, Senator Datuk Sri Datuk Sivaraj,
Senator Datuk Paul Igai, Senator Tuan Abun Sui Anyit, Senator Tuan Abdul Nik Aziz, Senator Tuan Amir Muhammad Ghazali, Senator Datuk Nuraini binti Idris. Hari ini saya akan menggulung dan menyentuh perkara-perkara yang dibangkitkan semasa perbahasan. Isu pertama yang dipertua adalah berkaitan dengan GEG, ya, Generation Endgame, Generational Endgame, generasi penamat rokok. Ya. YB Senator Datuk Johannes, YB Senator Dr. Hajjah Martina, YB Senator Puan Rita Sarima, YB Senator Datuk Razali, YB Senator Datuk Sivaraj, YB Senator Tuan Abun dan YB Senator Tuan Amir telah membangkitkan isu-isu peruntukan GEG yang telah dikeluarkan daripada RUU. Yang dipertua, pengguguran peruntukan generasi penamat atau GEG, Generational Endgame, dari rang undang-undang ini merupakan satu keputusan secara kolektif atau kebertanggungjawaban bersama oleh pihak kerajaan, pihak kabinet. Merujuk pandangan Jabatan Peguam Negara, terdapat isu ketidaksamarataan dan diskriminasi kedudukan undang-undang dalam peruntukan GEG dengan memberikan layanan yang berbeza terhadap seorang yang lahir sebelum 1 Januari 2007 berbanding dengan layanan terhadap orang yang lahir pada atau 1 Januari 2007. Oleh demikian, konsep GEG yang ingin dilaksanakan ini akan menyebabkan layanan yang berbeza terhadap dua kumpulan yang lahir pada tahun yang berbeza, tidak kiralah tahun apa yang ditetapkan. Oleh itu, pihak Jabatan Peguam Negara mempunyai pandangan bahawa peruntukan ini boleh dicabar di mahkamah kerana bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Walaupun betul ahli parlimen yang menggubal undang-undang ini dan menentukan polisi, namun pendapat dan nasihat Jabatan Peguam Negara haruslah diambil dalam penggubalan mana-mana undang-undang yang akan dibentangkan supaya tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang sedia ada, terutamanya Perlembagaan Persekutuan. Justru mengambil kira pandangan ini, KKM telah membuat tindakan susulan demi meneruskan pembentangan RUU ini. Ini kerana ia adalah sangat penting untuk RUU ini adalah sangat penting untuk menutup kelompangan atau lakuna dengan izin undang-undang yang sedia ada untuk memastikan terdapat kawal selia yang komprehensif menyeluruh terhadap semua produk merokok termasuk rokok elektronik atau vape, dan ia menjadi keutamaan dan perlu disegerakan. Yang dipertua, pemantauan atau penguatkuasaan yang lebih ketat akan menjamin keberkesanan RUU ini dalam mengurangkan prevalence merokok sebagaimana yang telah dilaporkan di beberapa buah negara jiran seumpama Singapura, Australia dan New Zealand. Yang Berhormat Senator Datuk Razali telah meminta agar peruntukan GEG diperhalusi semula. Pihak KKM mengucapkan jutaan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sebagai makluman pihak YB Senator, pihak KKM akan terus memastikan masalah merokok di kalangan remaja dan generasi yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya dibendung. Sungguh pun peruntukan GEG digugurkan atas sebab yang telah saya nyatakan di atas, pihak KKM akan melancarkan pelan advokasi 5 tahun yang menyasarkan saringan serta intervensi bagi golongan ini dan memastikan mereka terus tidak merokok. Program intervensi serta advokasi ini akan diteruskan di peringkat universiti dan di peringkat awam termasuklah tempat kerja, workplace. Berdasarkan kajian onset of regular smoking before 21 and subsequent nicotine dependence and cessation behavior among US adult smokers oleh M. Ali et al. Pada tahun 2020, mereka yang mula merokok sebelum umur 20 tahun lebih cenderung menjadi perokok tegar. Justru sangat penting untuk early intervention dilakukan. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan kanak-kanak dan remaja kekal tidak merokok sehingga mencapai umur 21 tahun kerana kemungkinan untuk mereka mula merokok selepas umur tersebut adalah sangat rendah. Pihak KKM yang akan memastikan penguatkuasaan berkaitan keboleh dapatan produk merokok dikawal ketat dengan kerjasama agensi penguatkuasaan yang lain. Banyak yang terlibat agensi yang lain. Pemantauan dan penilaian bagi RUU ini akan tetap dijalankan secara berterusan, berselanjar dan diperkukuhkan. Walaupun peruntukan GEG tidak dimasukkan dalam RUU ini, Senator, ini
tidak bermaksud KKM memandang ringan masalah merokok di negara ini. Sebaliknya akan terus mempergiatkan aktiviti-aktiviti advokasi pencegahan merokok, dan insya-Allah pada waktu dan yang lebih wajar, lebih sesuai, kita akan kembali menziarahi isu ini. Kedua, kelompangan undang-undang. YB Senator Datuk Sivaraj ada bertanya bagaimana RUU ini boleh menutup kelompangan undang-undang sedia ada. Ingin saya perjelaskan di sini Yang bahawa boleh mencelah. Sila. Tadi sebut tentang GEG, tapi walaupun ada istilah yang lain, cuma saya nak tanya sikit, kalau dalam Islam aurat daripada kanak-kanak sampai ke mukallaf ringan, lepas mukallaf tu betul. Tapi kita ni nampak terbalik. Minta komen Datuk Seri Menteri. Point of order. Apa? Ketika bertanya, Menteri kena duduk. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih. Takkan dia tak tahu. Sudah. Ingat kependek saja. Sila. Ya, saya mengambil faham itu. Mungkin saya memohon untuk kita berbahas dengan lebih teliti perkara-perkara yang nak kita kiaskan supaya ia tidak menjadi kias ma'al farik, ya, ataupun kias yang tidak tepat dari sudut illah, dari sudut sebab dan hukumnya. Jadi ini saya kira bukan tempat dan pentasnya untuk saya memberi komentar kepada kias yang dibuat tadi, walaupun tidak disebut kias tetapi itu mengambil metodologi kias sebenarnya. Jadi saya pohon bahawa kita cari pentas yang lebih baik, kita adakan wacana untuk kita perbahaskan perkara itu. Mohon maaf, Senator. Boleh teruskan Yang Di-Pertua? Kelompangan undang-undang. YB Senator, maaf saya teruskan ya. YB Senator Datuk Sivaraj ada bertanya bagaimana RUU ini boleh menutup kelompangan undang-undang sedia ada. Ingin saya perjelaskan di sini bahawa dengan menguatkuasakan cecair rokok elektronik melalui definisi bahan rokok dalam RUU ini, kelompangan sedia ada dapat dikawal. Sebagaimana yang kita sedia maklum, semua produk tembakau telah pun dikawal di bawah peraturan kawalan hasil tembakau 2004 PPKHT yang sedia ada juga 2004 bermula 2004 dahulu. Kawalan ini adalah termasuk kawalan penjualan, pembungkusan dan larangan pengiklanan serta promosi. RUU ini telah memperluaskan, this is the additional dimension of it, ya, dengan izin RUU ini telah memperluaskan kawalan kepada semua jenis produk termasuk terkini, ya, adalah produk cecair rokok elektronik. Dengan adanya RUU ini, kelompangan seperti pengiklanan yang berleluasa, pembungkusan yang menarik perhatian kanak-kanak dapat dikuatkuasakan. Ini menjadi cabaran, ya, menjadi satu yang sangat diminati dan tarikan yang sangat teruja kanak-kanak. Pada masa yang sama, kawalan yang dibuat di bawah RUU ini adalah lebih komprehensif berbanding peraturan PPKHT itu, ya, 2004 itu. RUU ini bukan saja mengawal semua jenis produk merokok berasaskan tembakau seperti rokok cerut dan tembakau lerai, malah produk merokok baru seperti yang saya sebutkan, rokok elektronik atau vape, dan produk pengganti tembakau juga akan turut dikawal di bawah RUU ini. Selain itu, terdapat 4 peruntukan baru dalam RUU ini yang tidak ada dalam PPKHT, di antara lainnya kawalan pendaftaran produk. Itu pertama, kawalan pendaftaran produk. Maka semua produk-produk merokok dan juga vape akan, ya, diberikan masa tertentu kurang lebih 6 bulan untuk mendapat pendaftaran yang semua mesti, ya, didaftarkan. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah sebelum ini belum ada pendaftaran? Ya begitu, pada sifatnya di bawah PPKHT tidak ditetapkan pendaftaran itu satu kemestian dan kewajipan. Maka dengan kata lain, this piece of legislation, perundangan ini akan menuntut dan, ya, menjadikan wajib semua kawalan pendaftaran produk, ya, dalam peruntukan ini, dalam RUU ini, ya, adalah persoalan pertama tadi. Peruntukan baru dalam ini yang tidak ada dalam peruntukan yang PPKHT itu adalah pertama yang saya sebutkan tadi adalah kawalan pendaftaran produk. Kedua, larangan pengiklanan. Ketiga, penjualan produk merokok tiruan, ya, serta situasi akut
dan kritikal ini yang telah saya bahaskan semalam, ya, andainya berlaku satu keadaan medical emergencies, ya, boleh ada peruntukan untuk memastikan ia ditangani dengan segera. Kawan-kawan ini bertujuan mengurangkan kebolehdapatan dan penggunaan produk-produk merokok dalam kalangan masyarakat. Ya. Ketiga, yang dipertua, isu penguatkuasaan. Sangat penting isu penguatkuasaan ini. Kita boleh menggubal, menggubah dan legislate apapun perundangan, tetapi ia perlu juga bukan saja constitutionality, tapi enforceability itu juga adalah penting. Ya. Mampukah ia dilaksanakan? Itu akan menentukan kejayaan sebuah legislation ataupun apapun perundangan yang kita gubal. Ya. Menyentuh isu penguatkuasaan yang dibangkitkan oleh YB Lingeswaran, sehingga kini terdapat seramai, saya sebutkan, terdapat seramai 5,766 ya, orang pegawai diberi kuasa. Ya. 5,766 orang pegawai diberi kuasa PKD di bawah KKM. Ya, selain itu, KKM juga telah menjalankan proses penurunan kuasa, ya, handing down power, proses penurunan kuasa kepada seramai 95 orang PKD daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, 77 orang daripada kumpulan Sunway dan 17 orang dalam kampus UiTM Sungai Buloh. Ya, saya boleh menerima dan mengiktiraf bahawa berbanding dengan tugasan besar pelaksanaan ini dengan legislation ini, pastinya kami dalam KKN dan juga is a whole of society, a whole of government approach, ya, maka ia perlu kita semak, review dan appraise, ya, keperluan dari sudut capacity dan dari sudut keupayaan PKD ataupun pegawai diberi kuasa itu supaya dapat kita laksanakan penguatkuasaan itu dengan baik. Sebagaimana peruntukan di bawah Akta Makanan 1983, di bawah pasal 24 hari ini juga Menteri mempunyai kuasa, ya, untuk melantik mana-mana orang yang layak sebagai pegawai diberi kuasa. Itu dengan kata lain adalah administratif, ya, tidak perlu kita masukkan dalam legislation ini. Bagi pertanyaan berkaitan lantikan pembantu kesihatan awam, ini ditanya oleh juga YB Senator Lingeswaran. Bagi pertanyaan berkaitan lantikan pembantu kesihatan awam, ya, yang telah tamat latihan mulai 2020, semua pelatih peningkatan secara lantikan PSL tersebut telah dilantik sebagai penolong pegawai kesihatan persekitaran PPKP, iaitu seramai 69 orang. Manakala baki 70 orang lagi akan dilantik pada tahun 2024 tahun depan berdasarkan kekosongan jawatan. Ya, pegawai ini juga akan dilantik sebagai pegawai diberi kuasa, ya, PKD. Itu jawapannya, Senator. Ya. Saya ingin menjawab soalan YB Senator Datuk Johannes berkaitan isu kuasa yang luas dan KKM perlu menumbuhkan jawatan kuasa khas bagi memantau aktiviti penguatkuasaan ini. Selalunya adalah satu kekhawatiran, ya. Apakah akan ada abuse dan sebagainya. Itu adalah satu yang penting, ya, perlu diperhatikan. Jawapan saya di sini, di bawah pasal 24(1)(1) RUU, pegawai diberi kuasa adalah mana-mana orang yang dilantik oleh Menteri Kesihatan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan berkaitan RUU ini. Pegawai diberi kuasa menjalankan tugas mengikut garis panduan penguatkuasaan yang ditetapkan oleh KKM. Aktiviti penguatkuasaan oleh pegawai diberi kuasa juga dipantau dan diselia dari masa ke semasa. Pegawai diberi kuasa juga tertakluk kepada undang-undang lain yang berkuat kuasa semasa menjalankan tugas seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, itu sangat penting, ya, SPRM, dan sebarang aduan yang melibatkan aktiviti penguatkuasaan yang melibatkan integriti. PKD akan disiasat untuk pengesahan dan tindakan lanjut. Ya. Semua PKD yang dilantik juga diberikan, ya, perakuan kuasa untuk tujuan identifikasi semasa menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Ini bagi mengelakkan penyamaran dan penyalahgunaan kuasa oleh pihak-pihak yang tidak berkaitan. Selain itu, pemakaian kamera badan ataupun body camera dengan izin untuk kegunaan penguatkuasaan semasa operasi penguatkuasaan perundangan kesihatan awam seperti Akta Makanan 1983 dan Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975 telah dilaksanakan sejak Disember tahun 2020. Ya, ini di agent provocateur. Ya. Dengan pemakaian body camera ini, image dan profesionalism pegawai penguatkuasaan Kementerian Kesihatan insya-Allah akan dapat kita pastikan dan kita kekalkan.
Aktiviti pemeriksaan premis, serbuan dan siasatan merupakan antara aktiviti yang penting dalam tugasan penguatkuasaan. Aktiviti ini memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi oleh anggota-anggota penguatkuasaan dan sangat terdedah kepada pelbagai risiko, kind of moral hazard, ya, oleh yang termasuk juga ya perkara yang seperti itu. Oleh yang demikian, dengan pemakaian body camera ini, anggota penguatkuasa berisiko ditohmah dan difitnah dengan pelbagai tuduhan, mesti mempunyai pembelaan atau bukti balas yang sewajarnya. Imej dan profesionalisme ataupun imej dan profesionalisme pegawai penguatkuasaan di program kesihatan awam, Kementerian Kesihatan di mata awam perlu kita pertingkatkan. Pihak GKM mengambil maklum akan cadangan YB Senator Johannes untuk menubuhkan satu kejawatankuasa bagi membuat pemantauan penguatkuasaan. Sebagai makluman YB Senator, pihak KKM telah pun menjalankan beberapa perbincangan bersama pihak agensi penguatkuasaan yang lain seperti Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Kementerian Perdagangan dan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Kementerian Perdagangan dan Komoditi, Kementerian Dalam Negeri KDN, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, Jabatan Kastam Diraja, Polis Diraja Malaysia, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, ya, LKTN, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Baik, sekarang ini sedang berlangsungnya sesi penggulungan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 bagi bacaan kali kedua. Anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM, di RTM Klik dan juga berstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, menurut aturan urusan mesyuarat bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, soalan yang dikemukakan oleh Dr. Lingeshwaran meminta Menteri Kesihatan menyatakan bilangan staf dan fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia yang masih belum menerima bantuan upah jahit serta perancangan kementerian untuk memastikan semua staf yang layak dapat menuntut bantuan tersebut dalam tahun ini walaupun mereka belum sempat menerima bekalan kain. Jawapan bagi persoalan tersebut, urusan perolehan pakaian seragam yang melibatkan pembekalan kain telah pun dimuktamadkan dan tempoh kontrak yang diberikan kepada pihak syarikat yang berjaya adalah selama 29 bulan bermula 1 Ogos 2023 sehingga 31 Disember 2025. Dan antara yang lain juga, Kementerian Kesihatan telah memaklumkan kepada pihak syarikat untuk menyegerakan pembekalan kain pakaian seragam bagi tahun ini agar urusan pembayaran upah jahit dapat dibuat pada akhir tahun ini. Baik, dan soalan seterusnya dikemukakan oleh Puan Norita meminta Menteri Pendidikan menyatakan perancangan dalam memastikan murid-murid di peringkat sekolah rendah dan menengah di seluruh negara mendapat pendedahan dan juga pengetahuan berkenaan dengan keselamatan cyber safety dengan izin apabila memasuki alam dunia cyber. Jawapan bagi persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menyedari cabaran yang dihadapi oleh murid masa kini yang terdedah dengan isu keselamatan cyber. KPM menerapkan kesedaran penggunaan peranti digital dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan pendidikan moral bagi peringkat sekolah rendah. Manakala bagi peringkat sekolah menengah pula, kandungan berkaitan keselamatan digital diajar dalam tajuk keselamatan data dalam mata pelajaran sains komputer dan tajuk komputer, impak dan dalam mata pelajaran sains komputer. Serta guru-guru juga diberikan latihan pengiktirafan dan juga pensijilan melalui program dengan izin Certified Cyber Security Awareness Educator bagi meningkatkan kesedaran keselamatan cyber. Baik, dan seramai 124 guru telah pun menerima pensijilan dan juga pengiktirafan serta memainkan peranan sebagai jurulatih dan pembimbing di daerah masing-masing. Itu antara persoalan dan juga jawapan bagi sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Anda boleh terus menonton kami sehingga selesai persidangan Dewan Negara untuk hari ini, dan juga hari ini merupakan hari terakhir bagi persidangan Dewan Negara, iaitu bagi mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15, dan Dewan tidak akan ditangguh sehingga selesai persidangan hari ini. Saya kira sampai sini sahaja sehingga kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.